This call is now being recorded. Okay. Dekat sini. So cikgu belum check lagi berapa orang yang sudah jawab dia. Cikgu tengok dekat Google Classroom ni. Cikgu sudah buat announcement tentang cikgu punya kelas. So So dekat sini cikgu ada beritahu yang cikgu punya tugasan ada di Google Classroom. Ni ada tanya mana task pula. Ni dah ada dekat Google Classroom di dalam classwork untuk sains lah. Ni cikgu dah letakkan untuk tugasan semalam dah letak sebenarnya. So harap-harapnya kamu dah buat lah. Cikgu tak check lagi berapa yang dah buat. Nak check. Okay. Yang Google Form ke cikgu? Ya. Yeah. Saya dah buat. Dah buat. Saya okay pun. Lah. Sama. Okay, good. So tengok berapa orang. Hah? Okay ni. Lupis. Tambah kan. Betul lah. Okay, kita tengok sudah ada berapa orang. Okay, 14. Okay. Okay. Tak ada orang betul ke? Okay, tak apalah. Okay, so dekat sini nampaknya ada 14 orang. Tapi ya kalau buat aktiviti kenapa tak sampai pun 14 orang? Ni lah. Yang aktiviti yang sebelum ni kenapa sampai 2 orang je yang tinggal ni? Okay, so heran jugalah ni. Ni aktiviti yang sebelum ni pun 3 orang. So maksudnya skeleton lagi lah, memang tak ada orang buat. Okay, tak apalah. Cikgu dah set dekat situ. Harap-harapnya tak ada orang bertanya lagi. Sebab situ dah settle. Siap. Kenapa buka lagi? Tengok siapa yang dah lah. Mana ni? Abang Adwa, Dawisha, Dia Kisandra, Razik, Fikri Azim. Razik jawab 2 kali, Zairil. Jumpa pula. Najah, Amira, Nili, Syaurah. Ada pula Syaurah ni. Biasa muncul. Okay lah, tak apalah. Okay, so kamu juga ada dekat YouTube cikgu. Harap kamu carilah cikgu punya YouTube Ahmad Zulhilmi ni. So dia ada dekat situ. So siapa yang tertinggal kelas ke boleh ulang balik di sana. Okay. So kalau tak silap cikgu, buku latihan tu hari tu. Okay. Kita sambung di dia surat 49. Betul tak? Muka surat 49. Yang ni. Dah ke belum? Muka surat 49. Dah pernah kita buat. Dah ada kita buat. Okay, okay, muka surat berapa lagi yang belum? Yang belum 52? Dah 51? Dah 51, 52 dah. Okey, kalau sudah maksudnya kita boleh masuk ke tajuk baru, iaitu tajuk berkenaan dengan haba. Okeylah, bagus juga, laju. Kita pergi laju-laju. Haba kita nak masuk. Oh ya okey.
kita nak masuk tajuk haba dan kita nak siapkan tajuk pengaratan secepat mungkin. Okay, so buka buku teks kamu di muka surat 145. Okay, kita nak tengok tajuk tentang haba sebab dia ada kaitan dengan apa yang berlaku di dalam hidup kita. Okay, get ready? Okay, so dia kata dalam satu hari tu berlaku, dia pergi jalan-jalan ni dan dia kata I'm so hot, I am thirsty, mother. So let us buy some cold drinks at that stall. Nak pergi gerai ni beli. Ni mungkin masa yang keadaan yang tak ada virus dulu kan. Jadi kita boleh pergi beli air. Ni kata nak extra ice. Kalau saya beli, saya tak nak ais banyak, saya nak air yang banyak. Ni pelik juga budak ni, dia nak ais pula yang banyak. Tapi kenapa agaknya? Sebab panas. Jadi dia nak ais banyak supaya dia boleh menyejukkan minuman dan menyejukkan badan dia. So itu dia punca dia. Okay, kemudian tengok lagi. Luke Chan, the electrical cable sagged when the weather is hot. Apa maksud sagged? Kendor. Kendor. Nampak ni, dia kendor bila cuaca panas. Ada tak sebab dia? Kenapa dia kendor? Dan kamu tengok dekat sini, bila dia panas, dia dapati bahawa susah untuk dia membuka pintu pagar dia. Apakah ini berkaitan dengan haba? Ini ada kaitan dengan haba, kita tengok. Okey, kita pergi dulu kepada apa maksud haba ataupun suhu. Okey, so dia pergi tengok kat sini, dua orang ni dia pergi makan. Lepas tu ni nak bawa air, lepas tu dia kata panas cawan dia. Adakah dia memegang air yang panas? Tidak, dia memegang cawan. Tetapi kenapa cawan tu jadi panas? Ini adalah disebabkan haba sedang mengalir ataupun transferred to due the difference of temperature. Kamu tengok ni, ada perbezaan suhu. Mula-mula cawan tu sejuk, cawan sejuk, tapi bila kamu letakkan air di dalam dia, cawan tu menjadi panas. Kamu tak boleh nak pegang dia dengan elok. Jadi terpaksa pegang di kai dia supaya kamu dapat mengelakkan rasa panas. Jadi cawan sebenarnya menerima haba. So kita akan belajar tentang gain heat and lose heat sekejap lagi. Okay, so dia kata tunggulah sekejap, jangan terus minum. Dia kata nanti cawan tak akan berasa sejuk, jadi bolehlah kamu pegang dia. Okay, so cawan pun berasa sejuk and drinks, the minuman itu juga berasa sejuk kerana ada loss of heat. Ada gain heat, ada loss. Nanti. Okay, so heat is a form of energy. Dia adalah satu bentuk tenaga dan dia boleh ditransfer, dipindahkan apabila berlaku perbezaan suhu. Jadi dari tempat panas dia akan pergi kepada tempat yang sejuk. Macam mana kita nak mengukur dia? Okay, ini adalah satu perenggan yang penting. Okay, cikgu nak tukarlah warna highlighter ni. Cikgu nak pakai warna biru. Tak biru sama je. Ini gelap, tak gelap. Bolehlah pakai warna pink. Okay. The temperature adalah degree of hotness or coldness of a material. Suhu ialah darjah kepanasan atau kesejukan bahan. Macam mana kita nak ukur? Ada dua. Satu room thermometer, lepas tu ada laboratory thermometer, dan kalau kita pergi ke klinik dia ada clinical thermometer. Dan sebenarnya kalau dalam sains ni ada banyak jenis tetapi yang kamu kena ingat ada dua ni lah. Dan sekarang ni kalau kita nak ukur suhu, sekarang ni bagusnya bila musim COVID ni kita ada kenal dengan satu lagi which is we call the scanner thermometer. Kita tick, lepas tu dia pun keluar suhu 36.5 normal temperature dia sebut. Tu yang kita tembak-tembak tu, itu kita panggil dia sebagai scanner. Kalau tidak tak kenal. Dia dekat mall ada yang peta, ada yang pegang macam pistol, ada yang letak saja berdiri dekat pintu, nanti kamu masuk, lepas tu dia scan dan sebagainya.
Okey, di sini dia kata unit yang standard, maksudnya unit yang seragam untuk kita mengukur suhu ialah Celsius dan dia ditulis sebagai ada bulat, ada bulat kecil ke atas tu dan C besar, Celsius. C besar. Ingat C besar. Lepas tu depan tu ada bulat yang kecil tu. Itu ialah degree. Ni degree. Degree Celsius. Okay. Suruh kamu tengok dekat sini apakah yang boleh kita nilai daripada termometer itu. So bila dia daripada bawah ini kita letakkan warna merah atau warna kelabu ni, warna kelabu dengan warna merah ni berbeza, iaitu kalau dia warna merah dia adalah alkohol dan kalau dia warna kelabu dia adalah mercury dan ini adalah berbahaya. Okey, nanti kita akan cerita lagi tentang bahaya mercury ni. Alkohol ni pun ada di dalam bilik sains kita, dia warna merah. So bila dia menerima haba dia pun naik sampailah ke paras yang paling tinggi iaitu 100 darjah Celsius. 100 darjah Celsius, 100 degree is the boiling point. Maksudnya takat didih. Takat didih. Okey, cikgu tulis dekat sini dalam bahasa Melayu untuk translation dia. Okey, takat didih. Okey. Sini boleh kot. Cepatlah. Mana tak keluar lagi ni? Tak nak keluar pula. Okey, takat didih. Sorry, takat didih. Kenapa takat didih? Air mendidih pada suhu 100 darjah Celsius. Jadi kalau kamu rebus air, dia tak mula-mula bila kamu hidupkan api tu, dia masih lagi belum apa-apa lagi. Dia masih tenang je. Tapi bila kamu lama tu dia, lepas tu dia dah makin lama lagi kamu memasak air tu mengeluarkan buih. Itu adalah takat didih. Jadi itu maksudnya secara pemerhatian dia sudah mencapai takat didih. Dan kita boleh cakap air itu sekarang berada di 100 darjah Celsius. Kalau pada suhu bilik, normal body temperature ialah 37 darjah Celsius. Ini ialah suhu dalam badan kita. Suhu bilik pula biasanya ialah 27. Jadi antara badan kita dengan bilik, yang mana yang lebih panas? Badan kita lebih panas. Sebab itu dikategorikan sebagai manusia ni kita bagai berdarah panas. Berdarah panas. Ada haiwan yang berdarah sejuk. Jadi badan kita ataupun manusia dan haiwan-haiwan mamalia, kalau kamu ingat lagi tahun 4, kita ialah Kalau yang haiwan berdarah sejuk macam penguin ke? Tak semestinya. Haiwan berdarah sejuk ialah reptilia. Reptilia. Dia tak semestinya tempat dia tinggal. Dia ialah kategori yang kita belajar masa tahun 4 tu dulu. Mamalia, haiwan berdarah panas. Mamalia, burung. Kalau ikan, ada ikan yang berdarah sejuk dan ada ikan yang berdarah panas. Jadi kita suhu badan ini kita kena ukur dan tentukan dia mengikut jenis dia yang kita belajar tu, kumpulan dia. Okay, so 37 adalah lebih tinggi daripada suhu bilik. Suhu bilik hanyalah 27. Adakah suhu bilik rumah saya 27? Suhu bilik rumah kamu pun 27? Tidak. Ini ialah suhu standard. Maksudnya kita seragam sahaja. Kalau rumah kita pasang aircon, kurang daripada 27. Kalau misalnya rumah kita tak pakai aircon, rumah kita cuma udara kipas seperti biasa, mungkin 27 darjah Celsius. Jadi kalau kamu masuk ke bilik sains, contohnya kita ada nampak aircon tu, kita punya remote kita boleh kontrol. Tinggi suhu paling tinggi ialah 27 sahaja yang kita boleh buat. Itu pun kita dah rasa tidak selesa, nak lagi dalam bilik yang tertutup. Dan dia tunjuk dekat sini ada kosong. Maksudnya kosong ni ialah suhu, kita panggil dia sebagai takat beku. Tadi takat didih. Ini takat didih. Ini takat beku. Suhu bilik 27, suhu badan ialah 37. Jadi kalau misalnya 37.5, maksudnya tidak normal. Dia sebab dia kata apa dekat sini? Normal. Kalau tidak normal, 37.5 ke atas. Jadi sebab itulah sekarang
pergi ke tempat-tempat, nak pergi mall ke, nak pergi ke mana-mana tempat lah, bangunan ke macam biasa, dia kata kalau 37.5 tak boleh masuk sebab itu adalah suhu badan yang tidak normal. Faham? Jadi apa yang berlaku sekarang di dunia kita sekarang ni ada kaitan dengan apa yang kita belajar tajuk haba hari ini. Faham? Jadi contohnya kamu scan suhu 36.5, bolehlah sebab rendah daripada normal. Itu biasa. Okay, kalau 35 sebenarnya terlalu sejuk. Jadi macam pagi kan, cikgu selalu bila cikgu jaga murid kan, bila murid datang tiba-tiba suhu dia 35. Kenapa 35? Sejuk tu 35. Itu tidak normal. Tapi kita tak kata dia tak sihat lah. Boleh jadi waktu dia dalam perjalanan tu kan mak bapak dia dalam kereta pasang aircon, jadi dia kesejukan. Jadi ada juga cuaca hujan ataupun dia tadi dia mandi ke dan sebagainya. Jadi suhu badan tu kita ambil yang standard, yang biasa sahaja. Okey, takat beku, kalau apa yang beku? Ais. Ais, air batu, ais. Jadi ais suhu dia adalah 0 darjah Celsius. So ni ada tube temperature scale. Ada berapa scale dia? Sampai 100 lah scale dia. 0 sampai 50. Ni ialah Celsius. Kemudian F. Ada tak kamu nampak huruf F ni? Ini adalah Fahrenheit. So Fahrenheit ini kita tak guna dia. Ini biasa di luar negara yang akan guna dia. Kita memakai Celsius. Ada yang pakai K, Kelvin. Tapi itu bukan untuk Malaysia. Kita hanya pakai C sahaja. So ini F, maksudnya dia boleh dipakai di pelbagai negara lah. Room temperature ni. Ada orang dia gantung saja ni. Dia tak boleh alih ke mana-mana. So itu contoh sahaja. Okey, termometer, macam mana nak menggunakan termometer dengan betul? Okey, sekarang kamu tengok dekat sini, the liquid in thermometer will expand and contract bila dia menerima suhu. So bila dia exposed to different surrounding temperature. So kamu nampak tak ada gambar mata ni? Mata ini menunjukkan meniscus sama level dengan cecair di dalam termometer. Bukan cecair di dalam bikar, tetapi cecair di dalam termometer. Cikgu highlight sebab highlighter ni dia tak terlalu terang. I'm so sorry ya. So dia macam ini. Dia 30. Jadi mata dia lurus. Dia tak boleh tengok daripada atas, tak tengok daripada bawah. Dia tengok lurus selari, kita panggil parallel to the water ataupun liquid surface. Tengok dekat sini juga, bila dia menerima haba tadi 30, sekarang jadi 40. Kenapa? Kerana ia gains heat, so the thermometer rises. Jadi liquid in thermometer rises. Kenapa? Because the temperature increase. Jadi liquid itu mengembang dalam tu. Apa yang ada dalam ni tadi? Alkohol ataupun mercury. Jadi dialah yang mengembang. Okay, so macam mana nak menggunakan dia dengan betul? Okay, kita tengok dekat sini. Yang pertama, letakkan bikar di atas tempat yang rata, flat surface. Mesti rata. Kemudian yang kedua, hold the upper part of the thermometer upright. Pegang dia menegak. Bukan macam sudu. Kena pegang sengit untuk kacau. Tidak. Kita tidak mengacau. Kacau tu kan, kita tak boleh kacau guna termometer. Walaupun kamu cakap, cikgu bila dah kacau ni guna termometer, jadi juga, memang jadi sebab kita gunakan daya kita. Tetapi cara yang betul bukan menggunakan termometer. Yang kedua, yang ketiga, immerse the thermometer into the beaker. Kita hanya merendam dia di dalam air itu sahaja. Dan kita tak boleh sentuhkan bikar tu dengan, tak boleh sentuh termometer tu dengan bikar tu. Nampak tak ni? Dia terapung ni. Jadi kamu kena pegang dia sampai dia tak menyentuh, tak boleh sentuh bawah bikar tu. Does not touch the bottom surface of the beaker. Tak boleh. Sebab kalau kita menyentuh bikar tu, kita menyentuh dasar bikar ni, itu maksudnya kita menyukat
suhu bika. Apa jadi dengan suhu air? Jadi tidak tepat kita punya pengukuran. Kita nak menyukat ataupun mengukur suhu air. Yang keempat, okey, kamu pun tengok mata kamu mestilah lurus ataupun dia panggil meniscus. Cikgu highlight ni, meniscus. Apa maksud meniscus? Meniscus ialah mata kamu, position of your eye is parallel to the surface of the liquid in the thermometer. Ni, mesti sama arah selari. Okay, kita pun pergi kat sini, menit perempuan dia cakap, what is the meniscus level in a thermometer? Apakah maksud meniscus ni cikgu? Ni perkataan yang baru. So dia kata meniscus level is the curved level of the liquid in the thermometer. So dia akan melengkung ke bawah. Okay. How do we determine the meniscus level correctly? So kita pun tunjuk dekat sini mata budak ni ada 3 keadaan dan kita nampak macam dalam buku teks ni adalah senang je tengok secara lurus, tapi bila kita pegang termometer tu betul-betul kadang-kadang murid akan tengok daripada atas. Sebab apa? Sebab bika duduk di atas meja. Jadi kita biasa tengok ke atas. Salah, tak boleh. Tengok ni. Position of the eye is too high. Tak boleh. Tinggi. Position kalau tengok daripada bawah pula sebab letih lah cikgu berdiri, tak buat aktiviti, lepas tu duduk. Bila duduk, jadi rendah pula. Tak boleh. Tidak tepat. Yang tepat sama level dia. Level to the meniscus ini. Tengok mata dia ni. Jadi, tengok ni dia rendahkan badan dia. Kemudian tangan dia pegang secara lurus dan termometer dia tidak menyentuh bika tersebut. Jadi barulah dia baca. Tengok ni, this is the correct position of the eye. The position of the eye must be level to the meniscus. The level of the meniscus. Okay, so ini adalah cara yang betul. Okay, nampak macam tak penting tetapi ini penting sebab ia bukan sahaja untuk membaca suhu, ia juga adalah untuk mengukur pelbagai perkara seperti panjang, isi padu, lepas tu nak ukur tinggi dan sebagainya. Kalau kita tengok tidak, dia akan menyebabkan bacaan yang salah, ukuran yang salah. Biasa tengok ni dekat sini dia ada height kan tadi, iaitu termometer tak boleh kita gunakan untuk mengacau. Cannot be used for stirring, mengacau. Kacau, bukan kacau kawan tu, ini kacau air, stirring. Not disturbing friends, distracting friend. This is stirring, mengacau bahan. So identify the thermometers in the picture here. Okay, kita pun tengok gambar ni sekejap. Okay, ini B ni kita dah jumpa dia. Apa kita panggil apa ni? Scanner. Ini yang kita gunakan sekarang musim COVID ni. Inilah yang paling laris. Macam mana tempat pun nak beli ni. Sekolah nak beli, hospital, kedai semua nak beli ni. Sebab apa? Kalau tak ada ni, kita tak boleh benarkan orang datang ataupun masuk. So yang A ni apa dia? Dekat mana nak jumpa ni? Ini ialah kalau kamu tengok dia macam ada meter ni, ini seperti di kenderaan-kenderaan. Jadi termometer ni boleh menyukat suhu kenderaan. Kalau sudah panas, kita boleh berhenti dan sebagainya. Okay, sekejap. Okay. Okay, so ini adalah contoh je lagi termometer yang berbeza-beza yang digunakan dalam situasi. Sebenarnya termometer ni ada banyak jenis. Ada yang boleh menyukat udara, ada yang boleh menyukat suhu badan dan sebagainya. Lepas tu ada yang kita letakkan dekat dalam mulut kita tu. Lepas tu kita bila dah tik-tik-tik bunyi, oh suhu kita hari ni kita demam contohnya. Jadi dia boleh tunjukkan suhu di dalam badan dan sebagainya. Dekat doktor pun ada yang dia celah kita punya ketiak ni, dia kepit, lepas tu nanti bila dia bunyi, oh dapat suhu badan. Okay, so ini kita tak mau tengok, kita nak tengok suhu yang berubah-ubah
Okay, changes in the water temperature. Okay. Dia terlalu kecil sebenarnya. Okay, sini okay saya rasa. Okay, changes in the water temperature. Okay, apakah yang berlaku? Apakah berubah apabila menerima dan kehilangan suhu? The temperature of our surrounding is constantly changing. Sebenarnya suhu di sekitar kita ni sentiasa berubah. Kita buka kipas, suhu jadi rendah. Bila kita tutup kipas, suhu kembali meningkat. Itu contoh. Kemudian of water also changes according to the temperature of surrounding. Kita pun tengok dekat sini, mula-mula dia sejuk. Sekarang bila dia sejuk, dia berada dekat ais ni, dia sekarang ialah kosong, 0 degree ataupun dia panggil sebagai takat didih tadi kalau buat freezing point. Freezing point. So kosong darjah Celsius. Suhu dia sekarang rendah. Dan bila dia keluarkan ataupun ais tu mencair, bila air mencair, ais tu cair, selepas 40 minit suhu dia meningkat kepada suhu bilik 26 atau 27. Jadi suhu bilik lah sekarang 26 atau 27. Okay, so apa jadi? Dia menerima haba, gains heat. Okay, cikgu tulis kat sini, gain. Ini lambat sikit keluar dia punya function ni, cikgu minta maaf lah. Gain heat. Besarkan dia. Sekarang dia gain heat. Sebab apa dia gain heat? Suhu dia bertambah. Okay. Kemudian yang ni pula. Mula-mula dia elok je dia duduk diam ni. Tiba-tiba kita pergi kacau dia. Buat apa? Kita panaskan dia. I'm sorry. Betul lah? Okay. Gain heat. Dia gain heat. Jadi dia menerima api ni, dia dipanaskan dan sekarang dia mencapai boiling point. Tadi freezing point, takat beku. Kalau boiling point ialah takat didih. Berapa takat didih? 100. Tengok ada buih-buih ni. Lepas tu keluar lagi, dia panggil wap air ni kan. Bila kita panaskan air kan. So based on the story above, ice changes to water when the temperature increase. Ais akan berubah menjadi air apabila dia meningkat suhu dia. Dan bila kamu panaskan dia, the temperature also increase. Ini kita panggil gain heat. Okay, kita tak payah buat aktiviti tu, kita tahu tu secara amalan biasa pun kita tahu. Okay, so ini kita tak dapat buat dulu, tapi kamu doa-doa lah, kita ada bahan-bahan ni dah lengkap dah ni, kita ada semua. Nanti kita akan buat di insya-Allah kalau semuanya selamat dan boleh dibenarkan untuk buat aktiviti. Kemudian kita nak pergi ke water at room temperature. Sekejap, cikgu rasa ada tertinggal kat sini. Tak apa, nanti kita ulang dia. Okay, so water at room temperature. Okay, how does the temperature of water changes when hot water cools to room temperature? Okay, mula-mula kamu buat air macam tadi. Buat air macam kawan tadi kan, pergi kedai, panas. Lepas tu kamu masukkan teh. Lepas tu kamu kacau dia. Kacau-kacau, masih panas. So belum dapat minum. Sampai sudu pun rasa panas juga. Kenapa? Sebab haba tu mengalir. Tapi bila dah tunggu sekejap, lama-lama teh tu rasa sejuk, tapi sudu tu rasa panas. Jadi maksudnya apa? Sudu tu menerima haba. Haba tu sudah berpindah. So the heat in the hot tea flows to the metal spoon. Jadi panas sudu tu, tapi air tu kurang suhu pula. So the metal spoon become hot as it gains heat from the hot tea, and the heat in the metal flows to our hand when we touch it. Cikgu, buat dalam buku aktiviti ke ni? Buku teks. Buku teks. Okay, now the heat in our daripada tadi lagi cikgu duk cakap tentang tajuk heat ni. Kamu pergi buku apa?
The heat in the metal spoon flows to our hand when we touch it. Bila kita sentuh, tangan kita juga gain heat. Sebab tangan kita berasa panas. So our hands feel warm because it also gains heat. Okay, the hot water flows to the cold area. Tengok ni, dia pergi daripada from hot to cold area. Jadi daripada tempat panas pergi kepada tempat yang sejuk. Itu cara dia bergerak. So he lose heat dan gain heat dan sebagainya. Bila dia gain heat, dia will lose heat, the temperature decrease. Lepas tu dia akan cuba untuk samakan suhu dia seperti suhu bilik. Barulah dia seimbang. Okay, people who live in extremely cold climate make bonfire, buat unggun api untuk memanaskan diri mereka. Tetapi unggun api itu haba dia akan pergi ke sekeliling. Jadilah sekeliling itu berasa panas. Okay, heat flows lagi sama je. Okay, kita nak pergi kepada mengembang dan mengecut. Okay, expand ialah mengembang. Mengembang. Functional dia. Okay. Mengembang. Expand dan mengecut. Contract. Beza tu je. Kalau mengembang, dia panas. Kalau mengecut, dia sejuk. Okay, itu simple konsep dia. Senang saja. So materials, when gaining heat, dia akan kembang. Expand. Oh, okay. Highlighter semula. When expand when gain heat, but contract when losing heat. Bila sejuk, dia kecut. Bila panas, dia kembang. So Melia pour water into hot drinking water, into a drinking bottle. Then she screw the cap. Bila dia tutup, dia masukkan air panas. Lepas tu dia tutup. Tiba-tiba botol ni dia punya penutup pop. Apa yang berlaku? Dia meletup macam ni. Kenapa dia meletup macam ni? Kerana suhu di dalam ni sangat tinggi. Jadi udara ni mengembang. Tengok ni, mula-mula botol ni lurus, tapi bila kamu letakkan air panas, botol ni jadi macam nak gemuk ni. Cuba untuk mengembang. Sebab udara ni panas, dia cuba untuk mengembang. Jadi dia pun tolak penutup ni dan tercabut. Okey, ini menunjukkan bahawa udara di dalam tu, udara air ni, dia tunjuk air in the bottle expanded when it gain heat, bila dia menerima haba. Jadi kamu tengok ni, dia terima haba, dia mengembang. Okey, yang kedua, aktiviti yang kedua, Melia juga tengok ada satu situasi cawan dia melekat, dua cawan melekat ni. Apa yang dia buat? Dia masukkan ais ke dalam cawan yang di atas tu ataupun yang di dalam. Cawan kan ada di luar, ada di dalam, dia melekat. Jadi kita masukkan cawan di dalam dan cawan yang di dalam itu mengecut. Cawan itu mengecut. The glass contract because they lose heat. Bila dia mengecut, lama-lama dia longgar. Barulah dia dapat separate. Successfully separated. Bolehlah dia diasingkan. Okay, so ini adalah contoh kehidupan harian kita yang menggunakan prinsip mengembang dan mengecut. Kamu tengok dekat aktiviti muka surat 155. Okey, ada satu aktiviti iaitu memasukkan metal ball ini ke dalam ring ini. Ring So dia masukkan ni boleh masuk. Mula-mula dia boleh masuk. Lepas tu dia pun panaskan berbola logam tadi, metal ball. Dia panaskan the metal ball selama 3 minit. Selepas 3 minit, dia dah tak boleh masukkan metal ball tu. Tengok ni, dia terlekat metal ball tu. Ni dapat masuk. Mula-mula dapat masuk. Tapi bila dah panas, tak boleh masuk. Kenapa? Metal ball sudah mengembang. The metal ball expand.
Understand? Ni ulangan-ulangan saja ni. Tak payah tayak buah pun tak apa. Sekali kita buat pun memang dia dah jadi dah. Dia terus akan mengembang dan dia akan tersekat. Okay, so in record observation ni, what can you conclude? Metal ball expand when it gains heat. So itu senang ya. Okay, yang kedua, aktiviti yang kedua pula. Ni kamu tengok kalau cikgu pernah buat yang kelas tahun lepas tu, dia macam ni. Kamu masukkan air berwarna, kemudian buat dia punya corong macam ini. Ada gabus, kemudian kamu masukkan ke dalam bisin. Dan di dalam bisin itu kamu letakkan air panas. Tengok ni ya. Okey. Bila kamu masukkan dia ke dalam air panas, air itu cuba untuk keluar. Air itu cuba untuk keluar. Tetapi bila kamu masukkan ke dalam ais, air itu pun mula surut dan mula masuk semula ke dalam bekas dia yang asal tu. Kenapa? Bila air panas, air itu mengembang. Jadi dia mengembang, dia pun nak cuba keluar. Tetapi bila dia sejuk, bila duduk dalam ais, air mengecut, contract and tries to lower, masuk ke dalam lah, get into the conical flask. Jadi itu adalah aktiviti yang menarik sebenarnya. Dia boleh mengeluas daripada bekas ni dengan cepat. Kalau kamu tengok dekat sini, isikan ais, isikan dengan hot water, so kita boleh tengok air tu keluar dan masuk. Dia boleh jadi macam fountain. Okay, so next aktiviti yang ketiga pula, ini kita boleh buat dekat rumah. Okay, insert the nozzle of the balloon over the mouth of the plastic bottle. Mula-mula letakkan belon ni. Dan belon tu mula-mula letakkan dia dalam air panas. Apa yang berlaku? Belon mengembang. Tengok ni. Belon mengembang. Tapi bila kamu masukkan ais masukkan botol tu di dalam ais, belon tu mengecut. Jadi siapa yang mengecut, yang mengembang itu? Itu sebenarnya udara. Udara tu yang menerima dan kehilangan haba. Okay, so kenapa kita nak belajar tentang kembang kecut ni? Okay, let's go down to page 158. Panjang bercakap ya. Tak ada dah. Okay, the importance of expansion. Kenapa ada kita belajar tentang mengembang dan mengecut? Yang pertama, kita tengok dekat sini, the gap between metal connectors, ada gap di jambatan-jambatan. Kita nak naik jambatan, mesti ada rasa bump. Mesti bump. Kenapa bump? Tak boleh kau buat dia rata. Ni dia punya pemasangan dia, gap ni. Gap tu maksudnya ada ruang. Kenapa dia buat ada ruang? Kenapa dia tak buat rata je? Kan senang, kita pun selesa, betul? Bila kita nak naik jambatan tak ada bump. Ni bila nak naik jambatan kena ready, ada bump. Kalau tengah minum, minum, tiba-tiba jumpa bump. Tumpah air. Kenapa kena ada bump? Tak boleh ke buat rata? Okey, sebenarnya bump ataupun ruang ini di antara jambatan itu, dia penyambung jambatan adalah untuk dia mengembang bila cuaca panas. Okey, dia mengembang bila cuaca panas. Jadi bila dia mengembang, dia boleh bersambung dan dia tidak akan retak seperti dalam gambar bulatan ni. Jadi kalau misalnya dia tidak ada ruang untuk mengembang, dia akan retak. Dia akan berlanggar satu lain, jadi dia akan rosak. Jadi akibatnya kena baiki jambatan tu. Itu tak bagus. Itu adalah the bridge the metal connectors on the bridge. Metal connectors on the bridge. Yang kedua ialah railway tracks or connectors on a metal bridge. Okay, yang pertama. Okay, ni buat semula. Tak nak. Tak apalah. Okay, dia tak nak ubah. Okay, tak apa. The railway tracks. Okay, di landasan kereta api, kalau kita tengok di dalam bulatan ni juga, sama juga. Dia tak buat rapat-rapat. Kenapa tak buat rapat-rapat? Adakah kerana dia ni nak jimat, jadi dia buat jarak-jarak? Ni ada ruang-ruang ni. Kenapa tak buat sama je macam jalan raya? Kerana apabila cuaca panas,
Bila cuaca panas, dia akan mengembang. Jadi dia ada ruang untuk mengembang. Jadi dia kembang. Kalau misalnya dia tidak ada ruang untuk mengembang, kamu tengok ni. Inilah kesan dia. Ni. Dia jadi bengkok. Jadi bila bengkok, apabila tayar kereta api jalan atas ni, dia akan berlaku kemalangan. Itu yang kita tak nak. So dia ada ruang supaya dia boleh mengembang bila cuaca panas. Bila cuaca panas, suhu meningkat, kemudian dia menerima haba, gains heat. Bila dia gains heat, dia pun kembang dan dia boleh rosak. Okay, so yang ketiga pula ialah electric cable. So electric cable, apa yang cara dia gantung dia? Dia digantung secara loosely. Tadi kita tengok. Hangs loosely, electric cable. Dia digantung dengan sagging. Tadi kita tengok kan sagging. Tu. Tapi bila malam dia tegang. Dia tegang. Bila dia siang dia kendur. Kenapa? Apa yang berlaku? Okay, so dia pasang kendur sebab dia tahu waktu malam suhu akan jadi sejuk. Temperature will decrease. Bila malam suhu akan menjadi sejuk. Jadi bila sejuk, wire tu akan contract. Wire tu akan mengecut. Bila dia mengecut, dia jadi tegang. So cables will be inilah target tegang. Jadi teganglah. Jadi bila tegang dia akan cepat putus. Jadi untuk mengelakkan dia putus, dia pun dipasang dengan kendur. Bukan dia lebih-lebih pasang macam tu. Okay, ada banyak lagi aktiviti lain yang boleh menunjukkan bahawa ada pengembangan dan pengecutan. Okay, ini kita boleh buat nanti. Cikgu akan minta kamu buat. Cikgu tengok yang hairannya. Bila hantar Google Form, ada ramai yang boleh siapkan. Harap-harap aktiviti-aktiviti ni buatlah ramai-ramai juga. Ni seorang, dua orang saja yang buat. Sebab kalau kamu buat ni amali ni, kita akan rekod dia dan inilah yang akan membantu kamu untuk mendapat markah. Okay. Okay, dah tak ada dah tajuk haba ni. Okay, sekarang okey, kita nak pergi kepada buku aktiviti. Muka surat 53. Boleh Fikri Hazimah, cikgu dah cakap ni, muka surat 53. Boleh. Okey, muka surat 53 buku aktiviti. There you go. Warna dia tak terang. Tak apalah. Haba dan suhu. Suhu, heat and temperature. What is heat? Okay, heat. Okay, heat is a form, sorry, tak cukup gemuk. Heat is the form of energy that is transferred due to the difference in temperature. Dia adalah satu bentuk tenaga dan dia boleh dipindahkan apabila berlaku perbezaan suhu. Okay, so contoh-contoh yang kita boleh ambil heat ialah api, sun, fire, sun, lamp. Okay, ia mempunyai haba. Okay, the materials will become hot when accepting heat and will become cool when losing heat. Okay, cikgu nak kamu highlight
highlightkan dekat sini accepting heat, dan dekat sini cool when losing heat, hot when accepting. Okay, accepting tu sebenarnya ialah gaining, menerima. Okay, tak apalah, cikgu pakai saja yang ni. Kemudian dia tunjukkan lagi dekat kita apakah maksud temperature. Temperature is the degree of hotness and coldness of material. Apakah alat yang sesuai untuk mengukur suhu? Okey, contohnya ialah warna lain pula, orange. Okey, so termometer yang ini ni kita masukkan dalam mulut kita kan. Kita dengar dia, tunggu dia keluarkan bunyi. So thermometer is used to measure the temperature. Okay, ada disebut sebagai meniscus level, which is on the curve level of liquid in the thermometer. Okay, kita tengok jalur asal paras yang melengkung. Okay, ni freezing point, takat beku ialah 0 dan boiling point ialah 100. Boleh je lurus. Okay, pelik tu. Okay, dia pun tunjuk dekat sini yang mana betul. Ni salah dua, yang lurus tu yang betul. So dekat sini betul. Okay. Okay, so itu sudah. Muka surat seterusnya ialah muka surat 54. Baik, saya ingat lagi. Okay lah. Okay, which expand and contract. Bila panas, expand. Bila sejuk, contract. Okay, so yang pertama, ni dia ambil gambar sama dengan buku teks ni, ialah connectors. Connectors of the bridge metal connectors on the bridge. Ada ruang ni, nampak tak? Ada ruang. Ini kita panggil gaps. Gaps dia, ruang. Kenapa kena ada ruang? This is to allow the bridge or the metal to expand when the temperature is high. Bila suhu tinggi. Jadi suhu tinggi, dia boleh mengelakkan jalan jadi rosak. Kita pun boleh jalan seperti biasa. Contoh yang kedua ialah the electric cable. So it is hung loosely, digantung secara longgar supaya bila malam dia boleh contract when the temperature decrease. Ini boleh mengelakkan dia putus, jadi dia tak terputus. Sebab tu dia duduk lama-lama kat atas sana. Angin kuat ke, kilat datang ke, dia tak akan putus. Dan yang ketiga ialah the railway track. Pun ada ruang juga. Kenapa ada ruang? Ni ada ruang kerana ruang-ruang ini membolehkan dia mengembang. Nampak ni, boleh mengembang. So itu antara contoh dia. Okay, so dia ada lagi contoh-contoh lain seperti, okay, apa kata cikgu tunjukkan dia. Sikit cikgu try search sekejap. Mesh, okay, terus jumpa, okay lah cukup. Okay, contohnya batu bata ni kan. Okay, ni batu bata, kita susun dia dekat jalan ni kan. Cikgu ambil satu gambar yang ni dah sangat tunjuk dengan mudah. Inilah. Ni pun okey ni okey. Okey, cikgu besarkan dia. Okey, nampak gambarnya? Nampak gambar cikgu tunjuk ni gambar batu yang kita susun dia di jalan kan? Okey, kamu nampak dia gambar batu yang disusun di jalan di inilah. Dia susun ada jarak ni. Lepas tu kita kata membazir lah. Kenapa tak susun rapat-rapat? Bila kita susun rapat, lagi pun bersih kan kalau kita susun rapat. Kamu tengok ni ada rumput.
Kan susah nanti bila rumput panjang, betul tak? Jadi bila kita tanam dia jauh-jauh, kita susun dia jauh-jauh ni, ada kotor, ada sampah melekat dekat sini, lepas tu ada lagi rumput tumbuh, serangga pun hidup dekat celah-celah ni. Kenapa tak buat rapat-rapat? Tengok ni, kalau dia rapat, bila dia rapat, nanti bila panas dia nak mengembang. Sama juga macam kereta api tadi. Jadi bila dia nak mengembang, dia perlukan ruang. Kalau dia tak ada ruang, dia duduk dekat-dekat, nanti dia berlanggar. Dia bila dia langgar, dia akan pecah. Jadi rosak kita punya jalan ni. Faham? Sebab tu kita susun dia ada jarak. Tu contoh. Okay, jadi kita tunjukkan tadi. Saya rasa gambar yang dalam buku tu macam kurang jelas. Kita nak tunjukkan juga railway track ni. Okay, ni cikgu tunjukkan yang gambar yang lebih jelas lagi. Supaya kamu faham betul-betul. Bagus jugalah belajar online ni, boleh search terus, tunjuk terus gambar. Cikgu happy tengok semua banyak gambar. Semua jadi susun dengan jarak. Semua disusun dengan jarak. Okey. Kita pun ambil gambar yang ni cikgu nak ambil gaps lah. Cikgu tulis gap dekat sini biar lebih clear. Mana tahu ada. Tengok ni Okey, ni dia tunjuk ni bahasa Tamil lah tapi ni ni lagi senang. Okey. Ni ada tak? Ni terus why gaps between the railway tracks. Ni nampak tak ni? Cikgu dah besarkan gambar dia ni. Dia tunjuk, saya boleh masuk jari dekat situ. Kalau kamu tengok cerita-cerita Hindustan, inilah yang tempat heroin dia ni tersangkut kaki dia lah dan sebagainya. Inilah dia. So kenapa kena buat dia ada jarak, boleh masuk jari ni? Bila dia panas, yang ini kalau cikgu boleh conteng ke boleh Kejap macam mana ni? Copy boleh tak? Boleh, okey. Okey, bagus. Boleh. Okey, cikgu buat dia besar ni. Okey. Supaya kamu lebih faham. Sebab cikgu tak nak nanti nampak dalam buku je. Tak faham apa yang berlaku. Okey. Ada macam-macam dia punya ni. Okey. Tak apalah cikgu pakai warna hitam tak nampak nanti. Hijau lah. Okey, hijau. Kamu nampak ni dekat sini dia ada jarak. Jarak. Bila dia panas, ni yang dari sini akan pergi ke depan. Dia mengembang ke depan. Nampak tak ni cikgu lukis ni? Agak-agaknya nampak lah. Dia mengembang. Faham? Yang ini pun dia akan mengembang juga. Ke depan juga. Jadi itu pentingnya dia kena ada ruang ni yang kosong ni. Kalau kamu bayangkan dia duduk rapat-rapat, nanti kalau dia rapat, apa jadi? Dia akan berlanggar dan dia akan macam ni. Dah paling besar dah ni. Okey, cikgu besarkan lagi ni lah. Nampak ni? Jadi dia ada ruang untuk mengembang. Kalau misalnya dia rapat, dia cipta rapat, dia akan berlanggar. Jadilah dia macam ini. Macam mana tayar nak pijak dia? Tak rata ni. Ni jadi tayar datang lori, datang kereta api, nak ni lama-lama kemalangan. Tak boleh. So ini adalah gap yang dicakap untuk railway tracks tadi. Okay. Cikgu harap kamu boleh faham. Okay. Kemudian cikgu tunjukkan lagi cari lagi tadi kabel, cikgu nak tunjukkan electric cable tadi loose and tight electric cable. Okay, supaya kamu boleh faham. Bagi cikgu ni adalah penting, bagi cikgu penting sebab apa? Cikgu nak kamu dapat relate dia dengan kehidupan seharian. Okay electric cable, aduh dia tunjuk benda lain pula. Kabel elektrik. Macam ni. Okay. Ni. Bagus juga ada gambar yang dah tegang ni kan. Ni dah tegang. Okay. Sekejap
Yang dah tegang, ni yang loose. Tak juga. Yang inilah tak apalah, boleh lah yang ni tadi. Okay, ni yang loose. Okay, apa tu? Apa tu? Save pula. Adwa cikgu. Okay, sekejap cikgu copy dia punya gambar. Okay, ini bila dia sudah tegang, bila cuaca sudah dia tegang, dia tight. Dia lain yang payah ni. Okay. Kabel nah. Teacher. Nah, ni dipasang dengan kendor, loose, loose. Okay, loose. Dekat sini loose. Ni okay. Tight. Loose. Dia longgar. Warna yang lain lah. Tapi dia longgar. Sini pun longgar. Yang baik kendor macam ni. Bila dia malam, dia jadi tegang. So dekat yang tegang ni, nampak dia macam alah tak ada nampak apa kesan. Tapi sebenarnya ada kesan sebab sebenarnya kabel-kabel yang longgar ini sebenarnya sedang cuba untuk mengecut ke arah masing-masing. Ni dia kecut ke sini. Yang ini dia kecut ke sini. Sama semua mengecut. Dan bila dia mengecut, dia akan cuba menarik, tarik, yang ni tarik. Kalau misalnya dia dipasang dengan tegang, dia akan cepat putus. Faham? Jadi inilah punca dia dipasang dengan sebegini. Bukannya untuk cantik ke, ni dia pasang kendor. Pasang kendor sebegini. Jadi bila dia kendor, waktu malam dia pun jadi macam ini. Ni sejuk. So temperature, this is cool. This is hot. Hot. Boleh lah tanda kat sini. Hot. All clear with the expansion and the contraction. This is expand, this is contract. Sejuk kecut, panas kembang. Okay, we will continue this topic lagi untuk buat latihan dia. Kamu tengok ni macam-macam gambar elektrik yang dipasang dengan salah. Wire kabel dia ni dipasang dengan salah. Ini ada kaitan dengan apa yang kita belajar. Ini tajuk haba ada kaitan dia. Kalau kamu search dia, sangat banyak menunjukkan tentang kita belajar. Okay. So,
Untuk yang seterusnya juga, kelas cikgu akan maklumkan kamu di Google Classroom. Saya harap lebih ramai yang tengok dekat sana, tapi cikgu tengoklah sebenarnya kamu memang dah peka dengan maklumat yang diletakkan di sana. Tengok tu ada ramai yang menjawab Google Form tu. So bagus. Cikgu juga harap kamu buat ke aktiviti-aktiviti lain yang cikgu letakkan, terutamanya amali, sebab kita kena buat amali tu, tak ada pilihan lain dan dia diperlukan untuk kamu punya markah dan prestasi nanti. Okay, anything to ask, you can cikgu lag. Tapi cikgu bila cikgu tengok cikgu punya recording, cikgu tak lag. Okay. Okay. Ada? Sorry. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Okay, sambung dengan seterusnya lah. So, sediakan tajuk ini. Ready with aktiviti amali nak kena buat juga dan sebagainya. Okay, that is all. Ada? Tak ada? Okay, tak ada. Okay, terima kasih yang hadir. Cikgu nampak di sini ada dalam, tadi rasanya macam 12 orang. Tak apalah, 7 orang. So 7 orang. Okay, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.